والسلام إلى أرواح الأنبياء والمرسلين أولياء والصالحين والشهداء والعلماء والتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وخصوصا إلى مصنف هذا الكتاب شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min nazarin rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur Islam wal muslimin. Allahumma ansur juyush al muslimin. Allahumma ansur jama'at al muslimin. Allahumma ansur mujahidin mustad'afin al mazlumin fi kulli zaman wa kulli makan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, ibu-ibu, bapa-bapa serta sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pada pagi ini, pagi subuh Jumaat yang penuh dengan keberkatan ini, kita dipertemukan untuk sekali lagi kita berkongsi maklumat dengan menggunakan apa yang ada dalam kitab Apa Ertinya Saya Menganut Islam. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan sambung pada bahagian saya mestilah muslim di sudut akhlak ke ibadah. Akhlak okay. Bismillahirrahmanirrahim. Akhlak yang mulia adalah menjadi matlamat asas bagi risalah Islam. Ini telah dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Juga telah ditekankan oleh ayat Al-Quran dalam firman Allah yang berbunyi, alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, nescaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar, dan kepada Allah mereka kembalikan segala urusan. Juga dalam firman Allah yang berbunyi, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala umbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili was sa'ilina wa fir riqab wa aqama as-salata wa ata az-zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Bukanlah menghadap wajahmu ke arah timur dan barat itu satu kebaktian,
Akan tetapi sungguhnya kebaktian itu ialah kebaktian orang yang beriman kepada Allah, hari kiamat, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan berikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, dan orang-orang yang minta-minta, hamba, mendirikan solat, menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janji apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Tuan-tuan, nak ceritakan akhlak mulia, tu ceritanya. Kalau sebagai seorang Islam, kita kenalah sentiasa mempamerkan akhlak yang mulia. Orang bukan Islam pun kalau mempamerkan akhlak yang mulia, dia akan nampak lebih Islam daripada orang Islam. Itu kita kena ingat. Lepas tu kalau tengok baru-baru satu kajian menunjukkan negara-negara yang dia punya nilai Islam dia tinggi, rata-rata semuanya bukan negara Islam. Nilai Islam, bukan kita kata Islam, nilai Islam. Cara penghidupan dia, dengan bersih dia, dengan sopan santun dia, dengan tak rasuahnya dia, macam-macam. Tapi walaupun dia dengan nilai-nilai Islam, walaupun dia tu masih lagi diisytihar sebagai orang kafir, tapi bila mana dia mengamalkan nilai Islam, nampak naik martabat bangsa dia. Jadi kalau kita tengok satu ketika bila berlakunya gempa bumi di Jepun, maka orang-orang pun beraturlah nak ambil makanan. Ada seorang petugas kita lah kat sana, petugas Malaysia, dia dapat makanan tu, dia tengok ada budak-budak tu, tengok budak tu bergatur, kesian dia ambil makanan tu, dia bagi pada budak-budak tu. Tidak apa budak tu buat, budak tu ambil makanan tu, dia pergi letak kat depan balik, dia beratur balik. Hebatnya perangai orang Jepun. Orang nak beli, nampak akhlak orang Jepun. Tapi kita jangan lupa lah, orang Jepun ada satu perangai dia, dia tak puas hati atau dia tension, dia bunuh diri. Tak yang itu orang kata, maksudnya ada part yang bagus, ada part yang tak bagus. Tu kita kena ingat. Yang bagus kita kena cakap bagus. Tengok longkang dia boleh belikan kuih. Jangan main-main. Tapi jangan lupa, dekat Jepun pun pemerdagangan manusia cukup hebat. Jangan lupa, kita ambil yang baik je lah. Sebab tu kita, apatah lagi kita orang Islam. Sebab tu kalau tengok mana-mana kitab kuning, pelajaran pertama dia tajuk yang pertama ialah babu tahar, bersih. Bukan sekadar bersih pakaian, bukan sekadar bersih keliling, bukan sekadar bersih halaman, bersih dalam dan luaran. Itu kita kena ingat. Sebab tu kita kalau pegang daripada hadis Nabi tadi, li utammima makarimal akhlak, tidaklah aku diutuskan, innama bu'ustu li utammima makarimal akhlak, tidaklah aku diutuskan melainkan untuk menyempurnakan akhlak. Carilah. So akhlak Rasulullah tu adalah yang paling sempurna. Kalau nak tengok, cari sirah Nabi. Tapi kena ingat, akhlak yang mulia itu bukan sekadarnya orang ketuk kepala tunduk. Itu bukan akhlak mulia. Orang dah hina agama pun itu bukan akhlak mulia. Itu bangang namanya kalau tak buat apa-apa. Itu kita kena ingat. Jangan sampai kita tak boleh beza. Ingat tuan-tuan, betul Rasulullah tu orang yang lembut. Tapi kalau Rasulullah tu lembut, dia manjang, saya ingat guru saya cakap, kalau Rasulullah tu lembut, dia manjang, tak ada berlaku lah perang Badar, tak berlaku lah perang Uhud, tak berlaku lah perang Tabuk. 10 tahun Rasulullah hidup di Madinah, boleh kata setahun 2 kali perang. Fikir je lah, demi agama lah. Kita kena faham, bukan demi kepentingan peribadi, demi agama. Tuan-tuan yang mati Allah sekalian. Baik, sambung lagi. Akhlak yang mulia adalah merupakan tanda dan hasil dari iman yang sebenar. Tidak ada nilai bagi iman yang tidak disertai oleh akhlak. Inilah yang dibayangkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya sewaktu beliau ditanya apakah din itu. Beliau menjawab, din itu adalah akhlak yang baik, husnul khalq. Apakah din itu? Din itu ialah husnul khalq, akhlak yang baik. Beliau juga pernah ditanya apakah kecelakaan itu. Beliau menjawab dengan sabdanya, su'ul khalq, iaitu kecelakaan itu ialah akhlak yang su'ul khuluq. Minta maaf, kecelakaan itu ialah akhlak yang jahat.
Sebab tu kita kalau tengok sekarang orang Islam, kita jangan cerita tempat negara orang, kita cerita negara kita. Siapakah yang paling ramai dekat pusat Serenti? Mana orang Melayu Islam? Siapa yang ramai buang anak? Anak orang Melayu Islam. Siapa yang ramai orang Islam yang memburuk orang Islam? Anak Melayu Islam sendiri yang memburuk orang Islam. Sebab tu kita, orang dah mula tak hormat, orang dah mula main-main kan. Sebab tengok perangai-perangai kita, ahlak-ahlak kita. Memang bukan kita kata semua, tapi kita kena ingat yang sikit tu lah kadang-kadang orang ambil buat gambaran semua. Sebenarnya semua pun terkena. Itu kita kena ingat. Sebab itu kita, alhamdulillah, kita orang Islam ni, suka tak suka, kita kena bersama demi bangsa, bersama demi agama. Ada ketikanya kita kena lupakan kelainan fahaman politik demi agama. Tu kena faham, demi agama. Tak payah kita bekal. Saya cakap mana-mana saya cakap, kalau seorang ahli PAS yang baik, dia akan memastikan bahawa dia dan orang-orangnya serta pimpinannya sentiasa menjaga matlamat perjuangan PAS. Itu kalau PAS. Kalau orang ahli, orang UMNO pula yang baik, dia akan memastikan bahawa diri dia, kawan-kawan dia, ahli-ahli dia dan pimpinan-pimpinan dia betul-betul di atas garis landasan apa yang hasrat UMNO itu ditubuhkan. Maksudnya kalau ada pimpinan yang rasuah, buang. Betul kan? Itu kalau kata, kalau cintakan bangsa, gitulah dia. Jangan kita pecah-pecahkan lagi. Memang musuh suka pecah-pecahkan, ni musuh suka. Sebab itu kalau kita tengok ketika perang dunia kedua pertama, macam mana musuh Islam memecah-mecahkan kekuatan Islam, dipecah-pecahkannya ke negara Islam, diracik-raciknya, dia bagi sama dia sikit. Dulu mana ada Libya, mana ada Iran, mana tak ada. Dia pecah-pecahkan tu. Sebab tu kita orang Islam ni, apa tadi kita orang Islam, kita kena faham, kalau ada orang yang buat macam ni, orang ni jangan ikut. Hati-hati. Ini buruk, ahlak buruk ni. Kita nak kaitkan dengan ahlak ni. Ini ahlak buruk. So kita pun jangan macam tu. Andai kata kalau Pak Imam salah ke apa, kita kena cari jalan macam mana nak negur dalam keadaan yang betul. Bukan sampai mengaibkan, bukan sampai orang kata, aku rasa baik engkau je lah jadi imam. Itu ayat-ayat itu jangan mudah termakan. Jangan mudah termakan. Itu syaitan pandai mengaji tu. Hati-hati. Hati-hati. Baik. Ahlak juga merupakan amal paling berat yang diletakkan dalam neraca hamba pada hari kiamat. Sesiapa yang rosak ahlaknya dan buruk amalnya tidak akan dipercepatkan hisab. Rasulullah SAW telah bersabda, "Ma min syai'in asqalu fi mizanil 'abdi yaumal qiyamah min husnil khulq." Tidak ada satu perkara paling berat diletakkan dalam neraca hamba di hari kiamat kelak lebih daripada ahlak yang mulia. Orang tu mungkin rajin datang surau, orang tu mungkin rajin puasa sunat, orang tu mungkin rajin mengaji, tapi kalau mulut tak jaga, tetap orang kata buruk. Atau kita kena faham. Orang tu mungkin tak pandai ngaji, tak banyak cakap, tak pandai ngaji, duduk diam. Orang kata zuhudnya, padahal tak pandai ngaji. Rajin datang surau, rajin, tak ada masalah, tak banyak cakap. Selalu orang juga, mat jadi imam tak apalah, bagilah orang lain. Sebenarnya nak cover tak ngapal surah, tak apalah, tapi dia tak sakit kaki orang. Sebab tu orang lebih nampak, walaupun mamat tu bukan tak ada mamat ni. Mamat ni maksudnya, walaupun hamba Allah tu tak kaki masjid, tak kaki surau, tak kaki ngaji, malah tak kaki semayang pun, tapi bila ahlak dia dengan orang kampung baik, orang akan cakap dia tak macam tu, tak macam budak tu, walaupun dia tak semayang, tapi tengok ahlak dia dengan orang tu. Nampak? Tengok kalau budak tu kaki semayang tapi cakap dengan orang tu rasa ya amat, ya Allah. Nampak? Ahlak. Itu kita kena ingat. Habis nak jadi macam mana? Jangan jadi macam yang pertama, dia jadi macam tu. Jadi macam yang ketiga. Ahlak baik, ibadah pun baik. Baik. Dalam Islam, ahlak adalah merupakan intipati bagi segala ibadah. Tanpa ahlak, ibadah hanyalah merupakan adat resam dan gerak laku yang tidak mempunyai nilai dan faedah. Berhubung dengan solat, umpamanya Allah berfirman,
Innas solata tanha an fahsya'i wal munkar. Sungguhnya solat itu mencegah dari perkara jahat dan perkara munkar. Maka Rasulullah SAW pun dah bersabda, man lam tunhihi solatu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'da. Sesiapa yang tidak dapat dihalang oleh solatnya daripada melakukan kemungkaran, beliau adalah bertambah jauh dari Allah. Orang semayang tapi buat maksiat lagi. Hati-hati. Sebab itu kalau kita tengok ayat innas solata tanha anil fahsya'i wal munkar ni, dia ada dua tugas dia. Satu sebagai motivasi, satu sebagai amaran. Motivasi ni apa? Kalau rasanya nak buat kemungkaran, ambil uduk semayang sunat mutlak, InsyaAllah. Amarannya apa? Kalau dah rajin semayang pun masih lagi buat maksiat, something wrong tu. Rasulullah kata orang kalau semayang pun masih lagi buat perkara jahat dan mungkar, beliau adalah bertambah jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu kita kena ingat benda ni. Kita kena ingat benda ni. Sehubungan dengan puasa pula, Rasulullah SAW telah bersabda, "Idza kana yaumu saumi ahadikum fala yarfathu wala yashab fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyakul inni shaim." Janganlah seseorang dari kamu melakukan rafas, yakni mengeluarkan kata-kata yang menimbulkan berahi, yang tidak seronok atau bersetubuh atau bertengkar pada hari beliau berpuasa. Apabila beliau dicecah atau diperangi oleh seorang, hendaklah beliau mengatakan, sesungguhnya aku berpuasa. Itu pun tugas puasa, menghalang kita daripada membuat benda-benda maksiat. Sebab itulah Allah turunkan macam-macam ni untuk kita, mudah kita jaga akhlak. Kalau tidak, kita sama dengan agama lain. Agama lain, saya selalu cakap, kadang-kadang minta maaf lah, walaupun orang kata macam perkauman sedikit, Tuhan dia ditipu, Tuhan dia main-mainkan. Tengok dalam filem cukuplah. Wahai Tuhan, ya apa, Barman gitu. Kalau Tamil, upar balik gitu kan. Dia cakap lah, mak aku sakit, kalau kau tak sembuhkan mak aku tak ngaku kau Tuhan aku. Ting bunyi, sembuh lah tu. Kena letak gitu je, bukan begitu. Kita tak macam tu. Walaupun semua agama. Sebab itu ada satu kajian menunjukkan apakah agama yang paling baik, dia punya agama yang paling baik dalam dunia adalah agama Islam. Agama lain walaupun kata umat ni paling baik, agama lain walaupun agama Hindu kata arak tu haram, orang Hindu makin banyak minum arak. Arak halal, arak haram semua belasahnya. Orang Cina pun Buddha kata arak tu haram. Tak ada agama yang kata arak tu baik. Tak ada agama yang kata judi tu baik. Tak ada. Tapi tetap dia buat. Tapi orang Islam bukan tak ada, dia punya persen dia terlalu sedikit, 0.00 something lah macam tu. Itu kita kena ingat. Itu dia. Itu pentingnya akhlak. Apatah lagi kita orang Islam. Sebab orang akan tengok zaman sekarang, orang masuk Islam kebanyakannya bukan tengok pada perangai orang Islam. Tidak. Dikaji. Orang-orang, terutama orang-orang atheist ataupun orang-orang profesional saintis, dia kaji. Sudahnya dia akan kaji Quran pula. Dia akan nampak betulnya Quran ni. Tapi kalau dia tengok daripada orang Islam saja, tengok akhlak orang Islam, teruk. Lagi dia tengok akhlak orang Islam Malaysia, kat mana dia tengok? Bukan tengok kat betul-betul, dia tengok dalam TV, lagi teruk. Tengok drama pun teruk. Anak rebut bini bapa, ada. Tahu ada drama kan? Anak rebut, syokkan bini nombor 2 bapa. Itu 2 takdir cinta. Tengok juga, kata tengok. Ya. Dia tengok kat situ. Sebab apa? Salah kita juga. Salah orang kita juga. Nampak orang kalau buat filem dengan ilmu, dengan orang buat filem tanpa ilmu, taunya nak lara, nak seronok-seronok je. Orang buat filem dengan ilmu ni,
Dia buat filem, ya kalau kena apa, kalau kena filem Hindustan lah, yang digambarkan penganas apa? Orang Islam. Tapi orang Islam kalau buat filem, orang Islam menggambarkan Islam penganas. Bijak tak bijak? Bijak tak? Orang kalau sini orang agama ni, dia kata kalau orang agama ni, inilah orang yang paling tak boleh lebih kurang. Taunya haram dia melabel orang. Ya. Tengok agama lain buat filem macam mana. Digambarkan orang agama tu, yang tak elok ada juga dia buat kan. Tapi banyak digambarkan orang agama tu, orang yang baik, orang yang itu, orang yang macam ni. Kita macam mana? Kita buat filem tak gunakan ilmu langsung, tak ada. Sudahnya lebih dapat seronok. Lepas tu filem-filem kita tak ada filem-filem yang orang kata ada nilai lah. Ni filem yang ada nilai tak ada pula orang minat. Contohnya Kanang Anak Langkat. Kanang apa? Anak Langkat. Cerita-cerita macam tu bagus-bagus tak ada pula. Yang mana cerita hantu, cerita cinta, cerita lawak. Tu je tahunya. Baik, Allah susun setiap amalan kita ni dalam rukun Islam tu, yang dikatakannya semayang ada kena mengena dengan akhlak, yang dikatakan puasa pun ada kena mengena dengan akhlak, yang dikatakan haji pun ada kena mengena dengan akhlak. Puasa macam mana yang betul, puasa macam mana yang salah. Kalau sekadar menahan lapar daripada makan dan minum, hatta puasa tu sendiri ada 3 kategori. Puasa orang awam, puasa khusus, puasa khusus. Yang terbaik yang nombor 3 tu, khusus yang tak dapat nombor 3, nombor 2 pun tak apa. Jangan dapat nombor 1, dapat lapar dan dahaga je. Sebab apa? Dia tak jaga akhlak. Tak jaga akhlaknya bukan sekadar mudah saja, beli makanan pun makan pun. Buka puasa macam mana? Sampai tak boleh sembahyang maghrib dia buatnya. Sampai amin lebih panjang daripada imam. Orang main amin, dia punya amin amin. Itu jadi imam lah tu. Sudah. Baik, sehubungan dengan haji pula Allah berfirman, al-hajju ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji adalah berapa bulan yang dimaklumkan. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafas. Rafas macam tadi dah, cakap benda bukan-bukan tadi tu. Berburu, berbuat fasik dan berbantah-bantah dalam masa mengerjakan haji. Rasulullah SAW pun bersabda, man hajja falam yarfathu walam yafsuq raja'a kayaumi waladathul umhu. Barang siapa yang melakukan haji dan beliau tidak melakukan rafas dan perkara-perkara fasik, dia akan kembali seperti hari beliau dilahirkan oleh ibunya. Itu dia. Bukan cium Hajar Aswad tu. Orang kata cium Hajar Aswad terburai segala dosa. Tak juga. Kita kena ingat Rasulullah kalau bercakap ni lebih, kadang-kadang ada lebih pada nak beri semangat, nak beri galakan. Tapi kalau kita nak harap cium aswad, ciumlah 1000 kali, tapi lepas tu sampah buang dalam masjid merata-rata, no point juga. Itu akhlak. Tengok baru-baru saya terlepas, saya tengok dalam video jemaah haji Jepun, apa dia buat? Dia jalan dengan plastik tu, dia buang sampah. Malulah kita nak ceritakan Islam kat Jepun dengan Islam kat Malaysia ni. Islam kat Malaysia ni lagi awal sampai. Tetapi Kenapa orang Jepun mudah dia punya Islam cantik? Sebab dia ni dah sedia terdidik dengan akhlak yang baik. Jadi mudah. Begitu juga kalau kita tengok Mak Saleh, orang putih, Amerika ke, England ke, kalau dia masuk Islam, dia lebih Islam daripada orang yang lahir tu Islam. Sebab apa? Dia tu kebanyakannya dah sedia terdidik dengan akhlak yang baik. Kita ni kurang sikit. Jangan kata kurang, dekat sekolah pun kurang. Dekat Jepun, budak-budak sekolah ni dimulakan dengan setahun 2 tahun tu belajar nilai murni je. Pergi bilik air macam mana, tandas macam mana, sampai disusun ada
tapak apa, gambar tapak kaki merah, kuning, merah, masuk tandas, masuk pergi tandas, keluar pergi ke apa, pergi ke sinki, basuh tangan, basuh tu, basuh ni, dekat tandas siap pam. Kita kalau pergilah sekolah tengok, aduh mak, saya tak cerita orang lain, saya cerita sekolah saya sendiri. Sedih budak-budak kita. Tandanya kat rumah kau buat tak buat ni? Ya. Pernah berlaku kat tempat saya. Ni saya tak tahu lah adakah perbuatan manusia atau bukan manusia. Dekat atas ni penuh dengan najis melekat. Pening ni. Macam mana pula tarik ni boleh naik ke atas? Ya. Tak kuat no kau nekan. Takkan kau balik. Ya. Masuk tandas, hancur. Ni budak kita tau. Pergi sekolah Cina, orang penting. Bukan kita nak puji. Di mana silap ni? Cikgu penat. Macam penat cakap. Tapi di mana silap ni? Kita nak kena tanya tu. Lepas tu orang kata pendidikan ni nak berjaya, dia merangkumi 4 perkara, dan 4 ni kena jalan seiring. Pertama, mesti ada pelajar betul, mesti ada budak. Kedua, mak bapak. Ketiga, cikgu. Keempat, masyarakat. Baru jadi. Kalau tak jadi. Itu dia. Bukanlah kita nak kata apa, kita cakap terang-terang. Kadang-kadang kalau pergi sekolah bukan Islam atau sekolah Cina lah, dia punya bersih macam mana. Sekolah agama atau sekolah kebangsaan, kadang-kadang tak sampai. Harap pada tukang bersih. Dekat Jepun macam mana dia ajar budak tu cuci tandas, nampak? Boleh kat sekolah kita? Masyarakat kita boleh? Dah sombong, cikgu denda sikit, mak bapak datang denda cikgu. Aku cakap, kalau aku lah kat situ, aku tenyeh muka perempuan tu lah buat macam tu. Betul. Kita sekolah dulu, bapak kita siap pergi rotan lah. Cikgu tu kenapa suruh mengangkat? Sebab rotan tak boleh. Ustaz apa, cikgu buatlah apa cikgu, jangan bengkak, jangan patah dah. Ya. Sekarang nak buat macam tu, terlebih sikit kan mak bapak sekolah komplain. Pada kita dulu pernah sekali kena bilai kat punggung. Relax pakai tu. Tutup. Kenapa tu? Dia macam ni. Sakit kan? Tahan. Tak berani cakap dengan orang tua. Cakap dengan orang tua kena lagi. Nampak? Orang tu punya hormat dengan cikgu macam mana. Sekarang budak sekarang, dia cakap dengan bapak dia. Bapak datang, saya cakap, cikgu nak di kotaan ni. Mana nak jadi? Mana nak jadi? Saya tengok satu dokumentari tentang pendidikan dekat China. Budak Cina tu nak pergi sekolah, naik bukit, turun bukit, naik bukit, turun bukit. Daripada rumah pergi sekolah lebih kurang 5 km jalan kaki. Sekolahnya punya lurus, sampai yang buat ambil gambar tu dia pelik macam mana tau. Dia kata ini bukan dilakonkan, suatu dilakonkan sedang melakukan perhimpunan. Cikgu tak ada di perhimpunan, cikgu semua ada perjumpaan. Budak tu berkata macam askar lah tegak dia. Bukan dilakonkan. Sampai komentator tu cakap ini bukan dilakonkan. Tegak budak kita ini. Aduh, dia kata lembik macam lingkung tulang korang lah. Semua tu akhlak. Itu semua akhlak. Sebab tu saya tengok dekat China ni, dekat China jugalah yang baik kita kena beritahu. Tang dia menterke darah benda bukan-bukan tu cerita lain. Dekat China ada satu sekolah, kalau buat kat sekolah kita, kat tempat negara kita memang baguslah. Satu sekolah untuk kanak-kanak yang buruk akhlak. Budak-budak ni dia pergi sekolah di sekolah-sekolah selama tau. Sekolahnya tu dikawal oleh tentera semua. Memang hidup cara tentera. Budak tu nak kena pergi sekolah tu, tentera datang rumah ambil kali pertama. Mak bapak menangis lepaskan anak tu dia tak nak. Tentera pegang hei. Lepas tu sampai kat bawah, bukan naik lori, jalan kaki. Menangis-nangis. Ada yang memapah-mapah. Sampai kawan-kawan dia pula yang sama-sama nakal pun papah dia. Sampai sana pula dia kata, kau nak keluar camp ni senang je. Kau lari. Tapi aku dapat tangkap, kami akan tangkap, kami akan masuk kau balik. Kalau kau nak keluar, perangai ubah.
Budak tu lipat baju menangis-nangis. Mak, aku nak balik. Aku tak nak macam ni lagi. Aku tak nak marah kau. Aku nak tolong kau buat kerja rumah. Ya. Dia ajar lipat baju, dia ajar gosok baju, dia ajar urus diri sendiri. Tapi pattern dia macam askar. Budak kita boleh? Buatlah. Kadang cakap juga, buat. Tak payahlah apa sekolah rendah apa buat alat macam sekarang dia geni macam menjaga, tak mau macam tu, tak mau buat macam sekarang. Kita masukkan unsur Islam sikit. Jadi insya-Allah jadi. Apa saja benda yang disulamkan dengan agama tu jadi insya-Allah. Tapi memang mula-mula susah. Ya. Kenapa susahnya? Anak-anak. Kita bukan cerita tentang siapa salah. Contoh yang budak-budak kan langgar naik basikal kan malam-malam buta kan. Kita cerita macam mana anak kau boleh keluar malam-malam. Itu kita cerita. Macam mana anak-anak kau pukul 12, pukul 11 naik motor kat bandar muar boleh dia. Boleh keluar. Kau buat apa mak bapak kau ni? Bukan nak marah, nak tanya juga. Bukan marah ni, bukan marah. Kau buat apa sini? Mana tahu mak bapak dia niaga kat situ kan. Kita kebaik aje lah. Rumah pun dekat. Dia pun jaga depan rumah. Anak dia main basikal. Itulah masa dia ada waktu malam. Budak kita kan macam itu. Pagi, petang, siang, malam sekolah. Pagi sekolah rendah, petang sekolah agama, malam tuition. Bila nak main basikal? Tengah malam. Kita kena faham. Betul dia buat macam tu. Jadi daripada sekarang anak-anak kita, sebab itulah ajarlah, hantarlah anak tu daripada kecil, hantar sekolah yang berunsurkan agama. Tadika Islam ke, promosi sikit pasti ke. Ya. Tuan-tuan, saya baca surah Al-Mulk depan anak saudara pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ada silap sikit. Pak Long, salah lah Pak Long. Baca. Dia membaca pattern budak-budak. Ceritanya budak 5 tahun ngapal surah Al-Mulk. Walaupun tak benar. Kita yang tu bangka terkikiat. Nampak? Kan bagus. Salahnya pula mak bapaknya pula. Apa dia? Budak tu dah belajar semayang kat sekolah, kenapa kau tak paksa? Alah, budak kecil, aduh mak, salah besar. Budak kecil tu lah doa, tak ada hijab. Dah cantik belajar semayang dekat sekolah, dekat rumah tak. Macam tu lah yang berlaku sekarang ni. Dah cantik kat sekolah, cikgu-cikgu ajar tutup aurat, balik rumah mak bapak tak ajar tutup aurat. Tak apalah, sekolah-sekolah. Masuk kereta je dah buka. Belum masuk kereta dah buka tudung. Cikgu tengok apa. Pasal apa? Salah sekolah juga. Zon menutup aurat. Masuk sekolah je tutup aurat. Keluar sekolah sebelah pagar dah buka aurat. Dia kata, patut tulis auto aurat itu adalah wajib. Habis je tak pada zon, tak ada apa. Rokok pun itu juga. Zon larangan merokok. Tak payah ada zon larangan merokok. Tulis dia, zon merokok itu haram. Settle. Kau nak isap rokok juga, nyuruh-nyuruh. Pandai-pandai lah isap rokok tu, nyuruh-nyuruh lah. Janganlah bangga sangat buat maksiat. Menyuruh-nyuruh buat maksiat tu, lama-lama kita akan berhenti buat maksiat. Tuan-tuan ingat, orang kalau buat maksiat nyuruh senang. Kaki nombor ekor. Nak beli nombor ekor kat mana? Kat kedai nombor ekor. Tengok ni kan ada orang. Macam clear je lain baru masuk. Nak menyuruh. Ataupun tunggu pagi-pagi. Kedai tu buka, baru buka satu pintu je dah masuk. Jangan buka dulu, aku nak beli. Tu bilang dia nak buat maksiat, tapi dia nak buat maksiat, tapi dia malu. Malu itu akan bawa dia jauh daripada maksiat. Mesti orang kalau merokok, nak merokok depan orang, takut orang tegur. Apa kan merokok kan haram? Dia pun nyokok belakang rumah. Kan orang rumah pula bising kan. Awak ni dah tua-tua, gigi dah tak ada pun dah merokok lagi kan. Duduk belakang rumah seorang. Bau juga, bau rokok ni, bapak kau rokok. Pergi duduk belakang lagi jauh kat kebun. Susah kan? Dalam kelamaan dia menyampak, malah lah. Nak rokok susah. Keluar kat depan rumah member lalu je, mak kau rokok mak tak sangka pula. Madu pula member nampak kan. Lama-lama jangan berhenti merokok.
Sebab itu kalau tengok di Korea Selatan orang merokok, di Singapura, di Korea Selatan, di negara-negara maju, orang merokok ni disebagaikan rakyat kategori kelas 2, second class. Jadi siapa yang merokok tu? Second class tu. Awak. Second class. Tapi tak apalah kalau orang tanya saya, habis Ustaz kalau saya merokok, Haji merokok tapi datang surau dengan orang yang tak merokok tak datang surau pun lagi bagus yang datang surau. InsyaAllah pelan-pelan kurangkan, kurangkan. Tak boleh sekotak satu hari, kurangkanlah 2 kotak satu hari. Tak boleh juga 3 kotak satu hari, cepat matinya. Baik, sifat-sifat seorang Muslim. Sebahagian dari sifat-sifat akhlak yang semestinya ada dalam diri seseorang sehingga beliau benar-benar Islam di seluruh akhlaknya ialah sifat-sifat yang disebutkan di bawah ini. Bersifat wara' dari melakukan perkara-perkara syubhat. Seorang Muslim mestilah menjauhkan diri daripada melakukan perkara yang haram dan berjaga-jaga daripada melakukan perkara-perkara yang syubhat. Salah kau apa nak salah kau apa ni? Wah sedapnya. Agak-agak lah orang perempuan dia nak balik ke, nak buat sarapan tak apa, betul apa? Lain lah kalau lepas ni kita sarapan kat luar tahu. Tak payah balik warung ke kan? Baik. Maksudnya sebagai seorang Islam menjauhkan dari perkara-perkara yang haram tu dah pastilah, perkara-perkara syubhat. Bila sebab perkara-perkara syubhat, inilah datangnya BMF, Buy Muslim First, ataupun orang kata BMPF, Buy Muslim Product First, beli barangan orang Islam, insya-Allah tidak ada unsur-unsur syubhat. Berhentilah beli benda-benda yang namanya pun yang buat. Kita sekarang orang Islam jangan tengok nama, kita tengok company yang buat. Nama memang cap masjid siap tulisan Jawi, padahal dia lah bangsa yang melawan tulisan Jawi. Buka belakang double coin, cap masjid, cap Bilal, tengok double coin lagi. Apa ni 2020. Orang kita kalau buat mi kadang-kadang buat produk, kadang-kadang nama-nama nak canggih sangat lah. Tengok orang-orang bukan Islam buat produk, senang ni nama dia, kita pun tertarik. Mi cap masjid, apa kemudian kalau kosmetik dia nama Sofi, bukan Muslimnya tu. Nama apa lagi, Letoni, tapi dah tak ada lagi lah ayang bedak apa Holiday on Ice. Tahu Holiday on Ice, bedak apa, bedak biru kan. Saya pergi kedai Iman tengok produk Islam nama bedak Livinia. Allah, kau letaklah bedak apa Harum Segara, agak sedap nama Melayu. Tengok dia orang buat macam produk. Dia bukan ada kira buat ni semua. Tak ada. So kita nak yakin kita beli produk Islam sekurang-kurangnya mahal sikit tak apa. Kalau kita tak ada produk Islam, kita pergi kedai Islam. Kalau produk Islam tu tak ada, apa cerita lain. Kita pergi kedai Islam paling tidaknya, kedai orang Islam, baru dapat sunnahnya. Kalau pergi konsep mana dapat sunnah? Apa sunnahnya jual beli? Apa sunnah jual beli? Tahu sunnah. Boleh tahu kat konsep RM40 50 je. 50 sen tak payah lah. Boleh? Tak boleh. Itu orang kita tak bising. Tak bising pun mahal lah, itulah, inilah. Cuba pergi kat pasar sani, apa pucuk paku sikat gigit berapa ringgit? RM2. Alah, saya beli banyak ni kurang lah sikit. Ilaha illallah. Tangan konsep pula tu kau tak cakap macam ni. Saya beli banyak ni kurang lah sikit. Boleh? Paling tidak kalau kita makan bila punya syubhat ni, maksudnya tak ada unsur-unsur syubhat ni, belilah produk Islam. Itu ini ayat ni maksudnya. Haram dah tentu tolak lah. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahum umuru mushtabihat wa bainahuma umuru mushtabihat.
Sesungguh yang halal itu nyata, yang haram itu nyata, yang pertengahan itu yang syubhat. Hati-hati, kita tak tahu. So yaribuka ila ma yaribuka. Ini konsepnya. Tinggalkan perkara yang meragukan, pergi kepada perkara yang tidak meragukan. Apalah sangat ayam goreng McDonald dengan ayam goreng Faiz, Muiz itu tentu orang Islamnya. Ada orang nak juga McDonald, pelik aku, sedap no ke? Duduk bilik aircon, alah, dapat bayaran jumlah sale RM40, tag pun kena bayar. Tak bising pun. Cuma kalau kat tepi jalan, tag kau punya cukai pun kena bayar. Itu dia. Yang kedua, menundukkan pandangan. Beliau mestilah menutup pandangannya daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, kerana pandangan itu akan menimbulkan syahwat dan mendorong seseorang terjatuh ke dalam maksiat dan dosa. Oleh kerana itu Al-Quran telah beri amaran tentang pandangan yang tidak memberi faedah. Ya, firman Allah Ta'ala, kullil mu'minina yaghdu min absarihim. Katakanlah kepada orang lelaki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan. Wah, ini puak-puak yang nak, yang orang kata puak-puak feminis dia panggil. Puak-puak yang kononnya nak menjaga orang perempuan ni. Dia gunakan ayat ni betul-betul, tuan-tuan. Dia kata kami nak pakai apa, kami punya sukalah, awak tu jaga pandangan. Boleh? Kata itu orang malam kami punya suka, yang lelaki tu jagalah pandangan, tunduklah bawah, jangan tengok, rendahkan pandanganmu. Okay, kasih sikit masa kempen ni ada, tengok lupa apa peringkat kebangsaan ni, yang buat ni orang Muar ni. Ya, yang dia punya apa, dia punya ketua orang Muar, kerja farmasi dulu, farmasi Pejawa tu, orang Muar ni, ketua Said lagi pegang spanduk, rendahkan pandanganmu. Maksudnya orang perempuan nak pakai baju ketat ke, tak pakai baju ke, dia punya pasal. Tapi lelaki kena tunduk pandangan. Boleh gitu. Ayat ni ulama mentafsirkan dua-dua. Laki-laki kena tunduk pandangan, perempuan kena jaga pandangan. Jaga pandangan orang, pakaian kena betul, cara berjalan tu kena betul. Ini kau dah pakai memang tutup aurat, kata dia tutup aurat, tapi baju berpinggang, apa dia panggil belakang tu, orang kalau buat baju Melayu tu, baju kurung, dia ada apa, dat ditarik sampai begitu, nampak Saya kata, kau ni apa hal? Dat kan? Kenapa dia pakai dat ni, aku tak faham. Tahu dat baling tu. Tak salah, tapi jangan melampau, tu je. Saya pernah bertekak dengan, saya tak sebut kat mana, tapi tuan-tuan, rumah saya kat Pejawa. Okey, dekat Pejawa ada 3 atau 2 klinik swasta. Saya pernah bertekak dengan salah satu klinik, saya tak sebut klinik mana. Sebab salah seorang pekerja dia pakai bajunya punya ketat, seluar dia tu bila depan kita nampak begini ya, dari belakang. Nampak begini. Bangla tengok. Saya kata, kau tengok apa Kau tengok apa? Kau marah berapa? Kau pun tak ada seluar lain kau nak pakai macam ni kau pakai seluar. Sekejap lagi dia keluar doktor dia. Betul-betul doktor tu keluar. What happened? Kepala otak kau ni nampak ni, kenapa? Kau suka pekerja kau pakai ni? Kau sengaja bukan orang Islam pun kan. Kau suka pekerja kau ada gini? Kau tu manulah sikit. Mulalah baby kau nak buat tu. Tahu keluar. Sampai sekarang doktor tu tak pergi, tak masuk di klinik dia. Mampu lah. Tu. Jagalah. Dah tu lagi dah lah. Kadang-kadang kita ada dalam kau tu lawa. Baju kau bunga-bunga. Minyak wangi kau sebatu dah bau. Macam mana? Laki-laki ni kumbang, kau tu bunga, pakai baju bunga-bunga, bau minyak wangi bunga. Dah orang kata portable garden, kebun bunga bergerak. Mana kumbang tak tengok, baik kumbang muda ke, kumbang tua ke, kumbang nak mati pun tengok.
Semua tu nak jaga-jaga. An-nazratu sahmun min sihamin iblis. Ni sabda Rasulullah SAW. Pandangan itu satu daripada panah-panah iblis. Tu hati-hati. Hati-hati. Pandangan kita pun kena jaga pandangan lah. Laki-laki jangan tengok perempuan tu dengan orang kata tengok tu tengok menggoda. Nak tengok menggoda, tengok gambar muka isteri, pahala. Tengok menggoda ni, isteri pun nak tengok dengan pandangan menggoda, nak main mata dengan suami, pahala. Apa dia? Sebab itu ada istighfar. Sebab itu Allah bagi kita istighfar. Astaghfirullahaladzim. Sebab itu Allah bagi kita istighfar. Memang kena macam mana tak tengok kan lah kau tiang. Macam mana? Nak apa lagi tu? Benda bukan selalu kan. Lepas kita Allah bagi istighfar. Sebab umat akhir zaman ni dia punya dugaan ni bukan dalam rumah, luar rumah pun dugaan ni banyak. Sebab itu Allah bagi zikir kifarah tu. Dapat rezeki alhamdulillah. Contohnya macam ni, minum air alhamdulillah, bismillah. Alhamdulillah. Nampak maksiat, astagfirullah. Pandang tempat lain, sana lagi astagfirullah. Pandang tempat depan, astagfirullah. Tak boleh pandang, duduk kejap. Duduk kejap. Duduk kejap, diam dulu, bagi lepas, settle dulu. Kita nak jaga benda tu semua. Dan akhir sekali sabda Nabi, la taghuddunna absarakum wa la tahfazunna furujakum aw la yaksifunna Allah wujuhakum. Astagfirullah. Hendaklah kamu menahan pandangan kamu dan menjaga kehormatan kamu, atau Allah menelungkupkan mukamu. Maksudnya malulah kita depan Allah. Jaga pandangan, jaga kehormatan. Orang perempuan, saya cakap dengan anak saya, orang perempuan ni biarlah jual mahal sikit. Jangan jual mahal sangat, dia menyampah di orang. Jual mahal sikit ni maksudnya janganlah mesra sangat dengan lelaki. Orang lelaki pun jual mahal tak salah. Orang lelaki memang digalakkan jual mahal. Inilah masanya. Bacaan 2004, 2006, 2007. Nisbah laki-laki dengan perempuan dekat Malaysia ni, satu laki-laki 7 orang perempuan. Kalau kahwin 4 pun ada 3 lagi. Inilah masa kita nak jual mahal. Walaupun haji-haji berjanggut, jubah putih, serban merah, jangan ingat tak ada harga. Jangan ingat tak ada. Ini ibu-ibu, masa ni lah ibu-ibu kena jaga hati suami. Minta lah apa, dia akan bagi, insyaAllah. Itu kita kena ingat, menjaga kehormatan. So kita ingat sebagai orang Muslim, pertama kita kita jaga diri daripada perkara syubhat. Perkara syubhat apa dia? Antaranya contohnya perkara makruh tu syubhat lah. Perkara halal pun, kalau halal ada 2 pilihan, Islam dengan bukan Islam, kita pergi kepada Islam. Kalau perkara yang tengah-tengah syubhat tu jangan. Contohnya macam saya kata, rokok tu, ada sikit masa kata rokok tu adalah budaya orang Dayak. Orang Dayak, semayang orang Dayak macam rokok. Tapi bukanlah rokok pendek, rokok panjang. Dia tutup dalam kemah dia tu. Kita jangan macam, tapi kita pelik orang belah-belah utara, anak-anak dia kalau isap rokok daun dia tak marah. Tak tahulah saya. Rokok ni yang bahaya dia apa tu, kertas dia tu. Tembakau mana ada bahaya, tembakau ni kan ubat. Kertas dia tu, kalau tembak rokok sudut tu tentulah kertas tu dia diracik-racik, dia hancurnya. Tak, kertas putih tu. Ingat nak buat kertas ni senang. Tanya budak-budak, ataupun kalau ada handset tu, Google cek cara buat kertas. Berapa banyak bahan kimia dia pakai. Itu yang ada tar, ada tu. Sebab kertas tu daripada daun kayu pokok nak diproses, nak dihancurkan, nak dijadikan kertas, nipis lagi, berbanyak bahan dia pakai. Itulah yang kita masuk dalam tekak kita, dalam perut kita.
Fikirlah. Sebab itulah kadang-kadang payah. Kita kena ingat. Itu yang mati Allah sekalian. Sebagai seorang Islam, saya mestilah jaga akhlak saya. Pegang tu, pegang. Sebagai seorang Islam, saya mesti jaga ibadah saya. Sebagai seorang Islam, saya kena jaga akidah saya. Sebagai seorang Islam, saya kena jaga akhlak saya. Yang pertama mula-mula tadi, elakkan diri daripada perkara syubhat. Yang kedua, jaga pandangan, jaga kehormatan. Saya rasa cukuplah setakat itu untuk pagi ini. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang baik datang daripada kelemahan dan kejahilan diri saya sendiri. InsyaAllah kita akan sambung lagi kepada akan datang. Kita akhiri dengan bacaan tasbih kifarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab.